Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran dan juga salam berhujung minggu. Jadi tuan-tuan dan puan semua, selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, sahabat-sahabat cepat Quran, sahabat-sahabat pejuang Al-Quran di luar sana. Saya doakan supaya kita semua terus berada di dalam lindungan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga segala amal ibadah kita selama ini diterima dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, selamat datang dan juga kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi insya-Allah pada hari ini seperti biasa kita akan menyambung satu lagi muka surat, iaitu muka surat 95, yang mana pada semalam kita dah masuk muka surat 94. Hari ini insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat 95 ayat 102 sehingga ayat 105. Ayat 102 sehingga ayat 105 surah An-Nisa. Baik, jadi
tuan-tuan dan puan semua boleh buka Al-Quran sekarang. Dah boleh siap sedia dah. Dah boleh siap sedia ambil kedudukan yang selesa untuk sama-sama kita mulakan kelas kita dalam lebih kurang masa 1 jam sahajalah, insya-Allah. Baik. Jadi dalam masa 1 jam ni saya akan cuba sedaya upaya saya untuk menerangkan satu persatu hukum tajwid pada setiap ayat lah. Walaupun tak adalah betul-betul detail yang sampai elaborate, detail yang sampai terperinci sangat, taklah. Tapi insya-Allah sedikit sebanyak insya-Allah akan dapat membantulah untuk kita membetulkan ataupun memperbaiki bacaan kita selama ini, insya-Allah. Baik, jadi seperti biasa, sebelum kita mula, boleh tak bantu saya dengan tekan butang like dan juga bantu saya dengan tekan butang share. Kita ajak kawan-kawan kita, kawan-kawan Facebook kita, dekat WhatsApp dan sebagainya, untuk sama-sama kita mempelajari Al-Quran sekarang pada jam 3 petang secara live. Kalau tak dapat tengok live pun boleh tengok pada jam 10 malam dan juga pada jam 7 pagi. Dan juga seperti biasa, siapa-siapa yang nak tengok dekat YouTube, dekat menggunakan TV, Smart TV pun boleh juga. Cara dia adalah tuan-tuan dan puan pergi dekat YouTube, kemudian type sahaja cepat Quran, kemudian insya-Allah akan keluar live yang sama macam dekat Facebook ni lah. Okey, baik. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita buka majlis ilmu kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Boleh buka Al-Quran sekarang muka surat 95. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua dah bersedia nak mulakan kelas kita pada hari ini, boleh tak saya dapatkan komen daripada tuan-tuan dan puan dengan komen saya dah sedia, tanda tuan-tuan dan puan semua dah bersedialah untuk mulakan kelas kita pada petang ini, insya-Allah. Baik, semoga kelas kita pada hari ini berjalan dengan lancar hendaknya, insya-Allah. Dan juga jangan lupa untuk kita pasang niat kita, pahala yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Baik. Jadi insya-Allah kita mulakan bacaan kita pada hari ini dengan lafaz isti'adzah. Baik, dalam kiraan 1 2 mula, insya-Allah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Okey, ayat 102 satu ayat yang agak panjang lah untuk permulaan, tapi jangan risau, insya-Allah kita akan pergi kepada satu persatu. Saya akan cuba terangkan jugalah insya-Allah. Okey, jom fokus. Kita mulakan. Wa idza kunta nun kosong bertemu dengan ta, hukum dia adalah ikhfa hakiki, dibaca dengan dengung dua harakat. Wa idza kunta fihim. Okey, mim yang bertanda mati izharu syafawi dibaca dengan jelas dan terang. Fa aqamta lahumus salata lahumus, alif lam syamsiah di sini nampak sabdu, masukkan terus lahumus sola, jangan lahumul sola, lahumus sola. Fa aqamta lahumus sola, alif lam syamsiah di sini. Alif lam yang saya gariskan ni adalah alif lam syamsiah. Kemudian dekat sini kita tengok, yang dekat sini bacaan yang betulnya adalah lahumus solata. Jangan pula baca dengan lahumus solawata. Tak boleh sebab waw ni tidak berbaris pun. Nampak yang alif kecil ni yang duduk dekat atas waw ni, dia sebenarnya disandarkan kepada huruf lam untuk dibacakan dengan kadar dua harakat. Sebab tu dia letak dekat situ solata. Sebab kalau ejaan solat dalam Jawi dengan solat dalam Al-Quran, dia tak sama. Macam tu. Kita kena faham. Dalam Al-Quran ejaan dia dengan dalam ayat-ayat Jawi dia tak sama. Kalau solat dalam Jawi kan dia jadi sod, lam, alif, ta kan, ta marbutah kan. Tapi ini kalau dalam Al-Quran ejaannya jadi macam ni. Sod, lam, waw, ta. Tapi satunya janganlah kita sebut solawa pula. Tidak. Sama je solata. Okey? Jadi la di sini dua harakat, mad asli dekat sini nampak alif kecil ni. Baik. Faltakum, jangan faltakum. Kalau kita baca faltakum, nanti qaf ni akan berubah jadi kaf pula. Tak boleh, qaf tebal. Faltakum, beza tak? Faltakum dengan faltakum. Beza kan? Jadi bezakan. Tolong bezakan makhraj huruf tu, itu yang paling penting sekali. Lahumus salata faltakum ta'ifatum. Baik, ta'ifah mad wajib muttasil kerana apa? Hamzah dan ombak rindu di dalam satu kalimah, iaitu mad wajib muttasil. Ifatum, terus rapatkan bibir, tak perlu ta'ifatum minhum, tak perlu macam tu. Ta'ifatum minhum, sebab dia masuk ke dalam huruf mim. Jadi bila jumpa je mim sabdu je, kita terus rapatkan bibir siap-siap. Ta'ifatum minhum. Okey.
tanwin 99 bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah dengung 2 harakat. Kemudian minhum, nun yang bertanda mati izhar halqi. Kemudian mim kosong bertemu mim sabdu idgham mithlain saghir dengung juga 2 harakat. Sekali lagi, ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Khudhu di sini adalah mad jaiz munfasil. Sebab apa? Sebab hamzah dan juga ombak rindu terpisah pada 2 kalimah. Wal ya'khudhu, apa yang terpisah? Itu dia. Ombak rindu ini dengan hamzah. Yang selalu saya kata terpisah-terpisah tu yang saya masukkan dekat sini adalah ombak rindu dengan hamzah lah. Okey. Yang saya potong dekat sini supaya saya nak tuan-tuan dan puan nampak perbezaan ataupun perpisahan daripada ombak rindu tu dan juga hamzah. Sebab tu saya gariskan dekat sini. Saya potong dekat sini supaya saya nak nampak dia punya terpisah tu. Jadi bila dia terpisah, dia jadi mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Aslihatahum. Okey. Fa iza sajadu falyakunu. Yang mana 2 harakat kena 2 harakat lah. Za ni 2 harakat mad asli. Du mad asli. Ku mad asli. Nu mad asli. Jangan pula fa iza sajadu falyakunu. Jangan macam tu. Kena jaga harakat. Fa iza sajadu falyakunu. Min waraikum. Nun kosong bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, sama je. Okey. Kena baca dengung 2 harakat. Moncongkan bibir sebab kita masuk ke dalam huruf waw. Min waraikum. Okey, waraikum pula mad wajib muttasil. Sebab apa? Sebab warai. Sebab kalimah ni memang didatangkan dengan hamzah sekali. Dia bukan wara lain, lepas tu ikum lain. Bukan, dia warai lah. Okey, waraikum sekali satu kalimah mad wajib muttasil. Wal ta'ti ta'ifah, sekali lagi sama mad wajib muttasil. Ifatun, tanwin 69 bertemu dengan hamzah izhar halqi, dibaca dengan jelas dan terang. Ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hizrahum. Zal di sini jaga hizrahum. Jangan hizra, nanti dia jadi huruf zai pula. Ataupun hizrahum. Nampak dekat situ hizra. Jangan sampai ada z tu. Hizra, z tu kita tak nak. Tak nak sampai lantun hizrahum, tak nak. Okey. Wal ya'khudhu hizrahum. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum. Dalladzina kafaru law taghfulu. Huruf ni huruf ghain. Tuan-tuan dan puan tengok dekat atas dia ada mata ataupun ada titik. Jadi huruf ghain. Saya takut dekat sini ramai yang tertukar huruf ain. Law ta'fulu, tak boleh. Kalau baca dengan ta'fulu, automatik dia punya maksud akan tertukar. Tak boleh, bahaya Kita baca Al-Quran, jangan sampai kita tukarkan maksud ayat. Sangat-sangat bahaya. Sebab apa? Sebab dalam kalimah-kalimah Arab ni, dia memang perkataan dia dekat-dekat je. Cuma dia tukar satu dua huruf je. Kalau kita tukarkan huruf ghain di sini kepada huruf ain, lau ta'fulu, automatik akan berubah maksud dia. Jangan, tak boleh macam tu. Tengok betul-betul, yang ada titik ghain, yang tak ada titik barulah ain. Jadi jangan lau ta'fulu, tetapi lau taghfulu. Lau taghfulu. Lau
yas'alunaka an aslihatikum wa amti'akum. Okey, ni hamzah. Jadi baca dia wa amti'akum, jangan wa amti'akum. Saya takut dekat sini ada yang baca wa amti'a. Kalau wa'am, hamzah ni dah jadi huruf ain dah, tak boleh. Wa amti'akum, bukan wa amti'akum. Tengok betul-betul. Baik. Wa amti'atikum. Wa amti'atikum fayamiluna alaikum. Mim kosong bertemu mim sabdu idgham mitlain saghir. Alaikum mailatan wahidah. Tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah. Kemudian ini adalah ta marbutah. Jadi bila ta marbutah berhenti, dia akan tukar jadi huruf ha mati. Jadi tak boleh berhenti dengan wahidat. Tak boleh. Dia akan jadi wahidah. Wahidah. Okey. Baik. Wala junaha alaikum in kana. Nun kosong bertemu dengan kaf ikhfa hakiki dengung dua harakat. Wala junaha alaikum in kana bikum azam mim matarin. Tengok dengung dekat sini. Tanwin tak selari bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah. Nun kosong bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah juga. Jadi dekat sini kena dengungkan. Azam mim, sama dekat sini. Nampak mim sabdu ni kan? Terus masuk. Jangan azam mim mata. Tak ada. Bukan macam tu. Saya katakan tadi, nampak mim sabdu terus rapatkan bibir je. Azam mim matarin. Okey. Azam mim matarin. Okey, baik. Tanwin selari bertemu dengan hamzah izhar halqi, jelas dan terang. Au kuntum, nun kosong bertemu dengan ta ikhfa hakiki dengung dua harakat. Kuntum, jumpa lagi. Banyak dengung pada ayat yang pertama ni. Mim kosong bertemu mim sabdu idgham mislain saghir, dengung lagi, rapatkan bibir lagi. Jangan pula yang ni kita rapat bibir juga. Kuntum tak boleh, sebab ini bukan huruf mim, ini huruf nun bertemu dengan ta. Dia tak ada yang melibatkan bibir pun, tak ada. Au kuntum, ini baru rapat. Okey. Maudha, ra dibaca tebal kerana sebelumnya berbaris atas. Maudha, mad jaiz munfasil. Al-ta ikhfa hakiki, tada'u, sekali lagi mad jaiz munfasil. Tada'u aslihatakum wa khudhu hizrakum. Sama juga dekat sini, jangan wa khudhu hizrakum, tak nak. Okey. Wa khudhu hizrakum. Innallah, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengung dua harakat. Innallaha a'an. Tolong fokuskan dekat sini. Yang saya bulatkan ni. Hamzah dan juga ain yang duduk dekat sebelah-sebelah, pastikan ada perbezaan dia. Okey. Jangan innallaha a'an. Ini yang paling biasa lah, yang paling common. Paling biasa saya dengar macam tu. A'at. Sebab apa tahu? Dia nak segera masuk ke dalam huruf ain. Jadi yang hamzah yang awal tu pun tertukar kepada huruf ain juga. Innallaha a'at. Tak boleh, salah. Ataupun innallaha a'at pun tak boleh juga. Satu hamzah, satu ain. Hamzah dulu baru ain. Jangan tertukar pula. Jangan innallaha a'at. Tak boleh. A dulu baru a. Innallaha a'adda. Ha a'adda. Innallaha a'adda.
lil kafirina azabam muhina. Baik. Tanwin tak selari bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah dengan dua harakat, muhihi mad asli na mad'i wa berhenti dengan dua harakat. Muhina. Okey. Baik, kita baca sekali lagi dari wa idza kunta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Okey, baik. Jadi ayat yang 106 ni ayat 102, maaf. Ayat 102. Ayat 102 ni dia menceritakan tentang Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad macam mana cara untuk solat khauf. Saya rasa tuan-tuan dan puan sendiri pun tak asing dah daripada dengar mengenai solat khauf ni kan. Solat khauf ni pasal apa? Solat dalam keadaan perang, dalam keadaan ketakutan. Solat dalam keadaan orang biasanya solat ni dia perintahkan masa peperangan lah. Masa peperangan dia bagi tahulah macam mana caranya. Mula-mula dekat depan solat dulu, kemudian bila dah sujud, dah settle, kemudian pergi menganjak ke belakang, kemudian yang pertama tadi, barisan pertama solat tadi yang dekat belakang berdiri jaga musuh, kemudian bila yang pertama tadi dah sampai kat sujud, lepas tu menganjak ke belakang, kemudian yang belum sembahyang pula ke depan solat pula. Lepas tu yang tadi yang dah solat tadi tu jaga pula dekat belakang, jaga tengok keadaan musuh dan sebagainya. Jadi nak tunjukkan apa dekat sini? Nak tunjukkan bahawa betapa pentingnya solat itu. Walaupun dalam keadaan tengah berperang macam tu pun Allah masih perintahkan untuk solat, tetapi dengan cara yang lain lah. Tak boleh lah macam solat-solat dekat masjid, solat-solat tarawih tu, bukanlah. Dia adalah solat dia sendiri kan. Dia ada solat dia sendiri, solat ada rukhsah dia sendiri macam mana. Maksudnya kena wajib juga solat walaupun dalam keadaan perang. Bayangkan dalam keadaan perang tu pun Allah wajibkan solat sampai Allah beritahu macam mana caranya bagaimana. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan yang sekarang nyaman damai, tak ada masalah apa-apa. Dalam kita bermusafir pun Allah wajibkan kita solat. Allah permudahkan macam mana. Nak tunjukkan macam mana kita susah dalam keadaan jalan jauh, dalam keadaan jam dan sebagainya, tetap juga kewajipan solat tu wajib untuk solat, tetapi dirukhsahkan, dimudahkan. Dalam keadaan kita sakit, kita tak mampu berdiri, kita boleh duduk. Kita tak mampu duduk, kita boleh baring. Kita tak mampu baring, kita boleh gunakan anggota, mata dan sebagainya. Jadi nak menunjukkan betapa wajibnya solat itu, dan juga nak menunjukkan bahawa
Islam itu adalah satu agama yang sangat-sangat mudah. Tak semestinya solat wajib berdiri, wajib rokok, apa semua tu. Jadi bila dah tak mampu buat terus tak boleh. Tak, bukan macam tu. Maksudnya Islam itu sangat-sangat mudah. Jangan kita sendiri yang merumitkan. Jangan kita yang merumitkan. Islam tu dah sedia mudah dah. Okey. Baik, insya-Allah. Seterusnya kita sambung ayat 103. Baik, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa idza qadaitum baik, ya yang bertanda mati ataupun waw yang bertanda mati sebelumnya berbaris atas itu adalah huruf lin. Nama hukum dia adalah huruf lin, lembut. Fa'idha qadaitum. Nampak lembut je kan. Dia turun elok je. Fa'idha qadaitum. Itu nama dia lembut. Lin. Fa'idha qadaitumus. Okey, mus seperti biasa. Alif lam syamsiah. Tumus solah bukan tumul solah. Fa'idha qadaitumus solah. Okey, baik. Seterusnya. Fadhkuru hamzah wasal yang duduk dekat tengah-tengah kalimah seperti biasa saya katakan dia tidak berfungsi, maksudnya dia tak jadi fa'az ke fa'iz ke, tak ada. Dia fazkuru je. Fazkuru Satu lagi zal dekat sini lembut je. Fazkuru. Pastikan lidah terkeluar sedikit. Jangan fazkuru Fazkurullaha qiyaman wa tanwin tak selari bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah dengan dua harakat. Qiyaman wa qu'udan. Sekali lagi sama je Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza ta. Okey, fa idza ta. Kalau sughra lantunkan dia. Jangan fa idzat. Tak nak. Lantunkan dia, lantunkan. Fa'idha ma'nantum. Ikhfa' hakiki dengan dua harakat. Fa'idha ma'nantum fa'aqimus shalah. Innas nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan dua harakat. Innas sholata kanat kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Tanwin tak selari bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah dengan dua harakat. Kitaban mawquta. Mau. Okey, yang mau di sini ini huruf lin. Yang ku ni bukan. Jangan pula samakan dia. Ustaz kata kalau waw yang mati huruf lin. Betul, tengok dekat sini. Beza sebelah-sebelah ni. Yang saya katakan mati yang ni yang ada tanda mati, yang ada tanda sukun ni. Kalau yang ni saya katakan dia waw kosong. Jadi beza Jangan pula kita kata ni huruf lin, ni huruf lin. Tidak. Yang ni huruf lin, mau ni. Sebab dia turun macam tu, mau kan. Yang ni kita kata kau ke? Tak kan? Kita kata ku kan? Jadi kalau ku mad asli, kalau mau ini huruf lin. Itu beza dia. Kitabam mawquta. Ta mad iwad lah seperti biasa. Baik. Sekali lagi kita baca bersama-sama ayat 103 dari Fa'idha qadaitumus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ
أذننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Okay, baik, seterusnya ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا في ابتغاء القوم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجعون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. ولا تهنوا في Okey, nampak ni macam saya katakan tadi, hamzah wasal yang duduk di tengah-tengah tidak berfungsi. Jadi jangan fi ibtira, fi abtira, fi ubtira. Salah. Pedulikan je, biarkan je. Wala tahinu fi ibtira. Wala tahinu fi ibtira. Terus lantunkan dia dekat sini, qalqalah sughra. Wala tahinu fib tira'il. Ibtira'i adalah mad wajib muttasil il qaum. Dekat sini yang saya nak tegurkan adalah huruf qaf di sini. Jangan baca dengan fib tira'il qaum. Jangan kaum. Kalau kaum, dia dah jadi huruf kaf pula nanti, Kang. Dia jadi il kaum. Sedangkan dekat sini qaf. Il qaum. Il qaum. Beza Qaum dengan kaum. Beza. Qaf di atas qa. Bukan qaf di atas ka. Bukan. Qaf. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shad, dot, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, qaf. Bukan fa, kaf. Jadi jangan tiba-tiba kaum, tapi qaum. Ini yang paling biasa sangat. Paling biasa sangat salah benda-benda macam ni. Dan orang nampak benda tu satu benda yang normal. Macam tak ada salah lah, mana ada, okey je saya dengar. Tengok. Il kaum. Kaum. Kalau kaum dia jadi huruf kaf, tapi qa mulut bulat. Il qaum. Jaga. Tolong jaga dekat situ. Baik, kemudian dekat sini berhenti dengan il qaum, sekurang-kurangnya 2 harakat. Inilah yang kita panggil dengan mad lin. Kalau macam tadi mau ni kita sambung dia jadi huruf lin. Ini kalau kita berhenti dia jadi mad lin lah. Dan mad lin kita berhenti sekurang-kurangnya 2 harakat. Sekurang-kurangnya. Jadi tak boleh berhenti dengan fi batira'il qaum. Il qaum. Tak boleh, salah. Il qaum. Okey. Baik. In takunu, ikhfa hakiki dengan 2 harakat. In takunu ta'lamu. Jarang biasa kita jarang dengar ta'lamu, biasa kita dengar ta'lamu kan. Jadi dekat sini ini hamzah. Jangan pula kita baca ta'lamu, sama juga macam saya katakan tadi, kalau kita tukarkan huruf hamzah ni kepada huruf ain, automatik maksud dia akan berubah. Tak boleh, salah. Jangan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamu. Salah. Hamzah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamu. Hamzah jaga. Okey. Fa inna nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Fa innahum ya'lamuna kama
ta'lamun. Okey, baik. Mun di sini adalah mad arid disukun, jadi boleh berhenti dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Wa tarju, bukan wa tarju. Wa tar, tebal wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Pun sama juga mad arid disukun. Wa kana Allahu aliman hakima. Tanwin selari bertemu ha, izhar halqi jelas dan terang. Hakima, kimat asli ma mad'i wat. Baik. Ulang sekali lagi ayat 104 bersama-sama. Wala tahinu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Okey, selesai ayat 104. Terusnya ayat yang terakhir untuk hari ini, ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Inna, nun yang bertanda sabdu wajibul gunnah dengan 2 harakat. Kemudian na mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakat. Inna Inna anzalna, ikhfa hakiki, nun kosong bertemu dengan zai, ikhfa hakiki. Anzalna mad jaiz munfasil sekali lagi. Ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan, alif lam syamsiah, jangan bainalna, salah. Bainan nasi bima, mad jaiz munfasil sekali lagi. Ara mad asli arakallah. Wala takullil, nun kosong bertemu lam idgham bila gunnah, tidak dengung. Bukan wala takullil, salah. Wala takullil khainina, khaini kha mad wajib muttasil. Khainina khasima. Okey, baik. Tulang sekali ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takullil khainina khasima. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah dapat selesaikan pada hari ini ayat 102 sehingga ayat 105. Saya kira agak terperinci jugalah. Agak terperinci jugalah untuk 1 jam, 1 muka surat. Alhamdulillah, dapatlah juga kita perbaiki bacaan kita selama ini. Jadi insya-Allah dengan apa yang kita belajar tadi, kita akan praktikkan semula. Kita akan baca semula bersama-sama.
satu muka surat penuh insya-Allah. Dan kepada mereka yang nak dengar, yang nak daftar jadi ahli cepat Quran, nak tahu apakah kelebihan-kelebihan dan macam mana cara nak join jadi ahli cepat Quran, boleh tunggu sampai selepas ni. Saya akan beritahu macam mana cara-caranya dan apakah kelebihan-kelebihannya. Sekarang kita akan baca dulu satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Jadi kita mulakan semula bacaan kita dengan lafaz isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum azam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi dah selesai kita punya pengajian untuk hari ini, untuk muka surat 95. Jadi terima kasih
Saya nak ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi join dari awal sampai ke akhir, yang tolong tuliskan poin-poin penting, yang tolong share dan juga yang bagi gift dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Dan saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua terus diberikan kesihatan yang baik, kesihatan yang berpanjangan untuk apa? Untuk supaya kita dapat sama-sama menghabiskan untuk kita sama-sama dapat menghabiskan kita punya pengajian sampai kita khatam, dan insya-Allah kita akan cubalah buat satu cara yang baru pula selepas kita khatam nantilah, insya-Allah kita akan update dari masa ke semasa. Jadi saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan semua untuk sama-sama join jadi ahli cepat Quran. Kepada mereka yang masih belum join jadi ahli cepat Quran, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh join kami, WhatsApp sahaja dengan kami pada nombor yang sama seperti biasa 0111621797, ataupun tuan-tuan dan puan boleh daftar sendiri. Untuk siapa-siapa yang pandai nak daftar sendiri, boleh daftar sendiri dekat www.cepatquran.com. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan Al-Quran ataupun aplikasi ataupun Facebook ataupun tak boleh masuk dan sebagainya, WhatsApp saja dengan kami, insya-Allah kami akan bantu. Dan kepada mereka yang nak join jadi ahli cepat Quran, yurannya adalah sebanyak RM247 sekali bayaran sahaja. Kalau yang nak seumur hidup lah, kita juga ada buat kelas juga. Siapa yang nak datang kelas dekat Wangsa Maju ni secara bersemuka, jadi boleh WhatsApp dengan kami bagi tahu nak masuk kelas. Ataupun ada anak-anak, ada cucu-cucu yang nak dihantar mengaji, kami pun ada juga buat mengajar untuk kanak-kanak juga. Jadi untuk yuran-yurannya pun tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp saja dengan kami, boleh tanya saja, insya-Allah kami akan bantulah. 0111621797. Dan kepada mereka yang mungkin nak belajar Al-Quran tapi tak mampu nak bayar yuran pendaftaran, WhatsApp juga dengan kami, insya-Allah kami akan bantu. Ataupun mereka yang ada rezeki yang lebih nak kongsikan bersama, mungkin nak infakkan harta di jalan Allah, boleh WhatsApp juga dengan kami untuk memberikan sumbangan ataupun sedekah dan sebagainya, insya-Allah. Okey? Baik. Jadi antara kelebihan-kelebihan ataupun keistimewaan kalau tuan-tuan dan puan join jadi ahli cepat Quran adalah kami akan hantarkan buku biru dan buku merah ni. Buku biru dan merah ni adalah buku asas dan juga buku tajwid, yang mana ini adalah medium utama kalau tuan-tuan dan puan join jadi ahli cepat Quran. Tuan-tuan dan puan akan belajar menggunakan buku ini, dan juga bukan belajar kosong macam tu je, tetapi belajar sambil dengarkan video penerangan yang kami dah siap-siap rakamkan, kami dah siap-siap masukkan dekat dalam aplikasi Cepat Quran, tinggal download sahaja. Macam mana cara nak download? Boleh pergi dekat App Store, siapa-siapa yang pakai Apple, siapa-siapa yang pakai Android boleh dapatkan di Google Play di bawah ni. Okey, cari yang lambang macam ni lah. Cari yang lambang macam ni. Baik. Jadi semua konten-konten pelajaran kami dah masukkan dekat dalam ni, lengkap dah semua dekat dalam ni, insya-Allah. Untuk yang 30 juzuk Al-Quran pun kami dah masukkan juga, tetapi kami akan update lah dari masa ke semasa. Dekat dalam tu ada juga waktu solat, ada arah kiblat, ada juga dekat dalam tu info tajwid tambahan dalam bentuk PDF dan sebagainya. Semua konten-konten pelajaran tu kami dah masukkan dekat dalam ni. Yang tak jadi ahli cepat Quran pun kalau nak download tak ada masalah, kami izinkan percuma sahaja. Okey, boleh belajar dekat dalam ni, insya-Allah. Jadi sebar-sebarkanlah aplikasi ini untuk manfaat bersama. Jadi tuan-tuan dan puan yang belajar pun dapat manfaat, tuan-tuan dan puan bagi dekat orang lain, mereka dapat manfaat. Tuan-tuan dan puan bagi dekat orang lain, orang yang menciptakan aplikasi ini pun akan dapat manfaatnya, akan dapat pahalanya terus mengalir tanpa henti sampai ke hari akhirat sana nanti. Jadi kita saling bantu-membantu antara kita. Yang penting semua manfaat kita dapat bersama-sama, insya-Allah. Baik. Jadi itulah antara kelebihan-kelebihan yang tuan-tuan dan puan akan dapat sekiranya join jadi ahli cepat Quran. Jadi jangan tangguh-tangguh lagi, jangan buang masa lagi. Sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. WhatsApp kami sekali lagi untuk sama-sama kita belajar Al-Quran bersama-sama sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Kita tak tahu bila Allah nak tarik balik nyawa yang Allah pinjamkan ni. Jadi kita balik kepada Allah dalam keadaan yang kita husnul khatimah. Pengakhiran kita pengakhiran yang baik. Jadi buatlah benda-benda yang baik, dan salah satunya adalah dengan kita menyantuni Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Baik. Jadi insya-Allah terima kasih, dan juga saya rasa cukup untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi esok pada masa yang akan datang.
Saya minta ampun dan maaf kalau ada sebarang kekurangan, kesilapan sepanjang penyajian kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.